kita wajar mohon maaf kepada seluruh rakyat Malaysia kerana pemimpin-pemimpin yang lemah, baik kami yang ada sekarang, baik yang pernah berada di dalam pentadbiran-pentadbiran sebelum ini, pemimpin yang tidak fokus dan tidak terlatih dalam menguruskan ekonomi telah menyebabkan negara kita tidak berkemampuan mengatasi masalah-masalah struktur ini dengan lebih awal. Dan masalah struktur ini boleh dibagikan kepada 3 masalah struktur utama. Pertama, ekonomi kita semakin ketinggalan berbanding dengan pesaing-pesaing kita. Kita terlalu selesa dengan limpahan ekonomi yang dibawa oleh industri yang berasaskan kepada kekayaan semula jadi kita. Contohnya khazanah minyak, contohnya industri peladangan. Industri-industri ini telah menjana hasil yang lumayan sebelum ini sehingga menyebabkan kita lalai untuk mempercepatkan lagi untuk kita menaik taraf industri lain. Akibatnya sebagai sebuah negara, kita tidak menaikkan gaji pekerja dalam sektor-sektor penting seperti perkilangan dan perkhidmatan kerana kita selesa dengan kegiatan ekonomi sedia ada kerana upah yang rendah akan tetap memberi pulangan hasil yang lumayan. Sekarang kita semakin bermasalah kerana untuk bersaing atas kelebihan upah yang rendah semata-mata, negara-negara jiran seperti Vietnam, Indonesia, Filipina, mereka juga menawarkan kos upah yang lebih rendah kepada pelabur-pelabur. Pada ketika ini barulah kita sedar bahawa kita ketinggalan dalam persaingan teknologi dan kepakaran. Kerana kita sepatutnya berada dalam kumpulan ekonomi yang bersaing dengan negara-negara seperti Korea, Jepun, China dan Eropah. Sebaliknya kita masih terperangkap dengan model ekonomi yang lama. Masalah struktur yang pertama ini kemudiannya membawa pula kepada masalah struktur yang kedua, iaitu gaji yang dibayar kepada rakyat adalah terlalu rendah dan tidak naik seiring dengan kenaikan harga barang sejak 20 tahun yang lalu. Antara perkara pertama yang saya lakukan sebagai Menteri Ekonomi ialah mengarahkan supaya statistik gaji diusahakan dan diterbitkan setiap suku tahun. Laporan statistik gaji yang baru saja diluncurkan minggu lalu mengesahkan hipotesis bahawa gaji yang rendah adalah masalah struktur nombor 2 dalam ekonomi negara kita. 50% dari pekerja kita dibayar bawah RM2,600 sebulan, iaitu hanya RM20 sahaja lebih tinggi dari garis kemiskinan isi rumah yang terkini, iaitu RM2,580. Kemudian gaji penengah untuk anak-anak muda yang baru pertama kali bekerja antara umur 20 ke 24 tahun hanyalah RM1,682 sebulan, iaitu hanya RM182 lebih tinggi daripada gaji minima. Gaji yang rendah ini menyebabkan ekonomi kita menghadapi kesukaran untuk membangunkan bakat-bakat yang boleh menghasilkan ekonomi yang berinovasi dan bernilai tinggi, yang kemudiannya memanjangkan lagi masalah kita yang terperangkap dengan ekonomi bernilai tengah. Dan masalah struktur yang kedua tadi kemudiannya menyebabkan pula masalah struktur ekonomi yang ketiga, iaitu kedudukan kewangan kerajaan yang lemah. Pertumbuhan ekonomi yang lebih perlahan menyebabkan kerajaan-kerajaan sebelum ini bergantung kepada berhutang untuk membiayai projek-projek untuk merangsang ekonomi. Sahabat baik kepada saudara Syahir sendiri, Tan Sri Muhyiddin Yassin, cukup gemar untuk mengumumkan pakej-pakej perangsangan. Yang terbaru mengumumkan pakej rangsangan untuk Selangor pula. Tapi rakyat perlu tahu bahawa merangsang ekonomi dengan cara berhutang hanyalah meninggalkan bala kepada generasi muda yang akan menanggung hutang ini. Bila pertumbuhan ekonomi lebih perlahan dan gaji rakyat juga rendah, kutipan cukai kerajaan juga terhad. Lebih tenang apabila kerajaan mengambil sikap terus menghulurkan wang dan subsidi tanpa tersasar untuk meredakan kemarahan rakyat mengenai kos sara hidup tanpa menyelesaikan masalah-masalah pokok. Dan saya bagi contoh berkali-kali
Soal harga barang contohnya, kecenderungan kerajaan sebelum ini ialah menabur subsidi bila ada gangguan kepada bekalan makanan dan harga. Tetapi tidak disertakan dengan program-program khusus untuk menambah bekalan makanan kerana menabur wang itu lebih mudah daripada mengusahakan industri tani dan bekalan makanan yang mampan. Akibatnya, kerajaan demi kerajaan terus berhutang sehingga hutang kita telah mencecah 1.5 trilion ringgit di akhir tahun lalu, termasuklah tanggungan hutang skandal-skandal kewangan akibat tata kelola yang lemah. Jadi ketiga-tiga masalah struktur ekonomi ini tidak lagi boleh diselesaikan dengan kaedah yang lama, iaitu berhutang demi menutup masalah ekonomi negara. Bantu kami dengan klik like, komen dan share.